kembali dalam edisi rancangan Flora dan Fauna, di mana slot Flora hari ini kita akan membingkai berbagai jenis ulam-ulaman yang ada di sekitar kampung saya. Manakala untuk slot Fauna pula, kita akan membingkai fakta-fakta yang menarik mengenai ikan laga. Tunggu apa lagi, jom kita saksikannya. Ulam boleh ditarifkan sebagai bahagian tumbuh-tumbuhan yang terdiri pada pucuk, daun, batang, biji, buah dan bunga yang dimakan mentah, dicelur, di-steam atau direbus sebelum makan. Selalunya bagi menambah rasa kepada ulaman yang dimakan, dia dicecah dengan sambal belacang, budu dan juga cencaluk. Biasanya disertakan dengan nasi dan lauk pauk yang lain. Ulam juga terkenal sebagai hidangan harian utama di kalangan masyarakat Melayu di kampung atau di bandar. Ulam juga dikatakan mempunyai pelbagai khasiat. Bunga kantan berwarna merah muda umum diketahui banyak digunakan dalam masakan beberapa menu popular di Malaysia iaitu laksa, asam pedas dan juga nasi kerabu. Malah, bunga kantan juga mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Bunga kantan ini boleh sahaja dimakan terus atau direbus dijadikan sebagai ulam-ulaman. Ramai yang mengatakan yang bunga kantan ini dapat memberi kesan terhadap kulit kita itu menjadi awet muda dan juga membantu dalam pelancaran darah tinggi dan juga kencing manis. Jantung pisang dikenali sebagai banana blossom atau banana flower dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya, jantung pisang ini juga sedap dimakan dan banyak kebaikannya yang tersembunyi. Antara khasiat jantung pisang yang mungkin ramai antara kita yang tidak tahu, pertama, ia membantu mengelakkan jangkitan. Jantung pisang mengandungi sejenis kompaun yang memiliki ciri antimikrobial serta kaya dengan vitamin E. Jantung pisang dikatakan dapat membantu dalam rawatan pada luka dan juga rawatan pada kulit. Ia juga membantu dalam sistem pencernaan tubuh badan kita. Serai kayu adalah sejenis pokok yang didapati tumbuh liar dalam hutan di negara kita yang tergolong dalam kategori pokok ulam. Bahkan, pokok ini mudah hidup dengan menanang mana-mana bahagian ranting dan batangnya. Serai kayu sering dijadikan sebagai ulam mentah kerana pucuknya yang masih muda begitu enak dimakan begitu sahaja. Ini pula adalah serai kayu. Dan serai kayu ini dikatakan mempunyai khasiat dalam merawat masalah buasir, masalah buang air besar, juga merembeskan kahak dan berkhasiat untuk mata kita. Salah satu jenis ulam digemari ialah pucuk gajus atau pucuk ketereh. Daun gajus muda berwarna merah atau merah perang. Daun gajus yang telah bertukar menjadi hijau masih boleh dijadikan ulam selagi ia masih lembut dan sesuai untuk dimakan. Ini adalah pucuk ketereh atau dikenali juga dengan pucuk gajus, dan daunnya ini dikatakan dapat membantu kita dalam masalah mual atau cirit bilik dan juga muntah. Dan ia juga, daun yang tua juga dikatakan dapat membantu dalam masalah penyakit kulit lain-lain dan juga masalah kecoh kulit. Bayam Brazil adalah spesies tanaman sayuran yang berasal daripada Brazil dan Amerika Selatan. Selain itu, spesies tumbuhan ini mudah hidup dan pembiakannya melalui keratan batang. Bayam Brazil adalah tanaman sayuran yang amat baik dan sangat berkhasiat untuk kesihatan manusia. Ini pula adalah pokok bayam Brazil dan ia dikatakan menguatkan tulang, mempunyai khasiat vitamin K dan juga merawat dalam penjagaan mata kita. Baiklah, untuk edisi kedua adalah mengenai edisi fauna di mana kita akan mengungkap mengenai fakta-fakta yang anda perlu tahu berkaitan dengan ikan laga. Boleh dikatakan ramai antara kita, sekurang-kurangnya bagi budak lelaki, pernah memelihara ikan laga ini semasa kecil. Pelbagai nama yang dikaitkan dengan ikan ini seperti ikan lawan, ikan karim, ikan pelaga dan pelbagai istilah lagi.
Walau apa jua gelarannya, pastinya setiap dari kita mempunyai nostalgia memelihara ikan ini. Berikut adalah fakta-fakta yang mungkin boleh membantu anda untuk mengenali lebih dekat berkaitan dengan ikan laga ini. Ikan laga boleh bernafas di bawah dasar air dan juga di bahagian atas permukaan air. Ikan laga mempunyai organ yang dipanggil labirin, di mana ianya terletak di belakang kepalanya yang mana membolehkan ia menyimpan udara. Oleh kerana kebolehan ini, untuk memelihara ikan laga kita tidak memerlukan pam oksigen. Di depan saya ini terdapat ikan laga yang mana ikan laga ini sangat mudah dipelihara kerana ia tidak memerlukan sebarang oksigen untuk memeliharanya. Ikan laga jantan selalunya diletakkan di dalam bekas yang berasingan setiap seekornya. Selalunya, ikan laga jantan ini akan menjaga ruang wilayahnya dan semestinya ia akan bercuan sehingga akhir hayatnya. Namun yang menariknya, sifat untuk mempertahankan wilayah ini tidak dilakukan oleh ikan laga jantan terhadap spesies ikan yang berlainan dengannya. Di depan saya ini anda melihat adalah ikan laga yang jantan. Kerana ikan laga jantan ini lebih dikenali dengan ekornya yang cantik serta lebih agresif. Ikan laga betina juga bersifat untuk mempertahankan wilayahnya. Namun sifat ini tidak begitu lama berkekalan dan tidaklah menunjukkan sifat terlalu garang seperti ikan laga jantan. Walau bagaimanapun, tidak menjadi masalah untuk memperkenalkan ikan laga betina ini kerana agresifannya hanya berakhir pada dalam tempoh 24 hingga 48 jam dan ia akan bertoleransi. Ini merupakan ikan laga betina yang duduk dalam satu bidang dan ikan laga betina ini lebih tidaklah kurang agresif sangat dan dia boleh letakkan sekali. Penternak hobi ini telah menghasilkan pelbagai mutasi ikan laga untuk mewujudkan pelbagai variasi termasuklah dari segi bentuk badan, warna yang luar biasa, corak yang berbeza dan jenis sirip yang pelbagai. Mutasi terkini memperlihatkan sesetengah ikan laga mempunyai corak bertumpuk, manakala terdapat juga yang mempunyai corak marmar pada badan dan siripnya. Ada juga yang mempunyai sirip naga dilapisi dengan warna putih, tembaga dan platinum. Jenis ikan laga yang seperti plakat Cooper, plakat double tail, platinum white, Dumbo, yellow fancy, black Cooper half moon, super yellow, super red, half moon candy dan half moon crown tail. Baiklah, sampai di sini saja program untuk rancangan Flora dan Fauna kali ini. Ketemu lagi kita di lain masa dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.